Dadah merupakan salah satu bahan kimia yang digunakan secara meluas dalam bidang perubatan. Penyalahgunaan dadah berlaku apabila ada individu yang tidak bertanggungjawab yang mengambil dadah secara berlebihan dan menggunakannya dengan cara yang salah. Baiklah, untuk kepentingan kajian, yang pertama, memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang implikasi kesihatan fizikal, kesihatan mental dan kesihatan emosi daripada penggunaan dadah dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, memberi pengetahuan yang mencukupi kepada masyarakat agar mereka mengambil keputusan yang positif dalam kehidupan mereka. Yang ketiga terakhir, untuk memberitahu masyarakat tentang risiko pengambilan dadah terhadap masa depan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum, saya akan menerangkan tentang objektif poster kumpulan kami. Objektif yang pertama ialah mengkaji faktor-faktor yang menyumbang kepada penyalahgunaan dadah dalam kalangan belia. Objektif yang kedua ialah mengenal pasti kesan penyalahgunaan dadah dalam kalangan belia. Dan objektif yang terakhir ialah mengenal pasti langkah-langkah yang efektif dalam mengatasi masalah penyalahgunaan dadah dalam kalangan belia. Metodologi kajian kami antaranya termasuklah menggunakan borang soal selidik iaitu Google Form dengan mengedarkannya secara rawak bagi mendapatkan pandangan tentang penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja. Selain itu, kami juga melayari laman Sesawan Yang Sah untuk mencari maklumat-maklumat berkaitan penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja. Kami juga menggunakan beberapa keratan akhbar untuk mencari masalah dan kesan dadah terhadap remaja. Pada Chapter 1, saya Navindra Cenosiwanada selaku Ketua Kumpulan Kecil 10 daripada OCC 5 akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan dadah. Punca utama yang menjadi sebab penyalahgunaan dadah adalah sikap ingin tahu, iaitu sikap hendak alami yang mendorong remaja hendak cuba perkara-perkara buruk. Faktor yang lain adalah pengaruh rakan sebaya dan juga masyarakat yang mengajak mereka hendak cuba perkara-perkara buruk seperti penyalahgunaan dadah dan juga narkoba. Tambahan pula pengaruh media sosial seperti TV ke, surat khabar ke dan lain-lain. Kita juga boleh cakap kekurangan pendidikan yang menyebabkan remaja tidak tahu konsekuensi akhir sekali kekurangan kasih sayang daripada ibu bapa yang merupakan antara yang paling penting. Itu sahaja daripada saya. Antara kesan penyalahgunaan dadah adalah menjejaskan penjagaan kebersihan diri seseorang individu yang menjurus kepada kemerosotan kesihatan diri dan mental, penurunan prestasi pelajaran dan peningkatan masalah sosial seperti kes ragut dan keganasan turut dikaitkan dengan isu ini. Penyalahgunaan dadah ini juga akan memusnahkan imej dan masa depan individu, keluarga, masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, penyalahgunaan dadah haruslah dibanteras dengan serta-merta. Antara cara-caranya ialah pendidikan dan kesedaran awal yang berterusan yang dimulakan dari bangku sekolah. Seterusnya adalah didikan dan pengawasan ibu bapa turut memainkan peranan yang penting dalam hal ini. Program pemulihan di seluruh negara haruslah diteruskan supaya dapat memulih dan merawat para penagih dadah. Selain daripada itu, penguatkuasaan undang-undang yang ketat haruslah dijalankan di samping hukuman yang setimpal kepada para penyalahguna dadah. Kerjasama antarabangsa antara negara-negara jiran juga penting bagi membanteras dan menghalang daripada kemasukan atau penyeludupan dadah ke dalam negara kita. Penyelidikan dan inovasi dalam bidang perubatan juga penting bagi membantu dalam merawati para penagih dadah. Dalam dunia falsafah, pandangan hidup eksistensialis menekankan pada pentingnya eksistensi peribadi seseorang. Eksistensialis percaya bahawa setiap individu mempunyai kebebasan untuk mencipta makna hidup mereka sendiri. Sebaliknya, pandangan hidup utilitarisme menilai tindakan berdasarkan kesan sosialnya. Utilitarisme berpendapat bahawa tindakan yang memberikan kebahagiaan kepada sebilangan besar orang adalah tindakan yang baik. Dalam konteks penanganan golongan darah, utilitarisme
melihat bukan hanya sebagai ancaman terhadap individu yang terlibat, tetapi juga sebagai isu sosial yang meresap ke dalam masyarakat. Di pihak lain, pandangan hidup hedonisme menekankan pencarian kepuasan peribadi sebagai tujuan utama hidup. Dalam dunia hari ini, di mana ada tekanan dan cabaran hidup semakin meningkat, individu mungkin tergoda untuk mencari kebahagiaan semata melalui penyalahgunaan dadah. Untuk perbandingan falsafah, saya ingin membandingkan ketiga-tiga teori yang telah dijelaskan oleh Sharon Emanuel, iaitu utilitarianism, existentialism, dan hedonisme. Penyalahgunaan dadah ditentang dalam falsafah utilitarianism kerana penyalahgunaan dadah memusnahkan peribadi seseorang. Dalam existentialism, dia perkara rapat kerana individu mungkin menggunakan dadah dengan tujuan untuk mencapai kepuasan diri, walaupun ia boleh membawa risiko kepada orang awam. Untuk hedonisme, penyalahgunaan dadah tidak hanya memberi kesan negatif kepada individu pengguna, tetapi juga mempengaruhi masyarakat. Dalam mengatasi penyalahgunaan dadah, penting untuk memahami faktor-faktor pemicu dan akar penyebabnya. Pencegahan yang efektif harus menasar berbagai lapisan masyarakat untuk memperkuat sistem rehabilitasi dan reintegrasi bagi mereka yang telah terjerumus itu individu tersebut kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat. Untuk mengatasi penyalahgunaan dadah diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi. Terima kasih.